أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضات وقرب وثوابه. آمين اللهم آمين. عما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sidang hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, wabil khusus jamaah pengajian kuliah muslimat di Masjid Al-Irsyad USJ 1 Subang Jaya. InsyaAllah kita akan sambung balik pengajian kitab kita di dalam kitab Pelajaran Tauhid Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang disusun oleh Sayyidil Habib Abdullah bin Ahmad Al-Jufri. Jadi ada yang cakap dah masuk wahdaniyah, ada yang kata masih lagi dalil nakal. Betul ke macam mana tu? Pada bab qiyamuhu bi nafsih minggu lepas. Oh, tak datang. Minggu 24. Baik. Tak apa. Jadi secara ringkasnya dalam kuliah yang lepas kita masuk kepada satu sifat yang wajib pada Allah Ta'ala, iaitu Allah bersifat dengan qiyamuhu binafsih. Yang bererti berdiri dengan sendirinya. Perlu kita fahami maksud berdiri dengan sendiri itu dengan makna Allah Ta'ala tidak memerlukan kepada segala sesuatu, bahkan segala sesuatu memerlukan kepada Allah Ta'ala. Kita wajib percaya ni. Dan diberikan dalil akalnya, dalil dari sudut akal kita yang waras, sekiranya Allah tidak berdiri dengan sendirinya, iaitu berhajat kepada yang lain daripada Allah, maka ia bermakna serupalah ia dengan makhluknya. Sedangkan telah kita pelajari pada kuliah yang lepas bahawa Allah itu sifatnya mukhalafatuhu lil hawadith. Jadi ia semua berkait dengan apa yang telah kita pelajari sebelum ini, kesinambungan daripada pelajaran yang telah kita pelajari. Sebab itu disebutkan susunan pengajian kita ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tertib dia tertib yang ta'akuli. Satu, tertib yang munasabah ataupun
pengajian yang kita pelajari ini tertibnya daripada awal sampailah daripada wujud hingga kepada kaunuhu mutakaliman itu munasabah. Pertama, tertibu zikri, tertib untuk mudah kita ingat, mudah kita hafal, daripada wujud sampai kaunuhu mutakaliman. Lagi satu, tertib dia memang munasabah. The word is munasabah. Kerana apabila kita belajar mula-mula wujud, yang mana hakikatul wujud, makna yang hakikatul wujud, benar-benar wujud, tak ada mula bagi kewujudannya, tiada akhir bagi kewujudannya. Kemudian yang keempat kita belajar iaitu mukhalafatuhu lil hawadith. Allah Ta'ala bersalahan dengan segala sesuatu yang baharu. Kemudian kini kita di pertengahan dalam bab qiyamuhu bi nafsih ni. Jadi munasabah, sebab bila kita masuk dalam dalil akli, sekiranya Allah tidak berdiri dengan sendirinya, bererti Allah berhajat kepada yang selain daripadanya. Sedangkan kalau berhajat kepada yang lainnya, nescaya serupa dengan makhluknya. Padahal kita sudah pun pelajari dalam kuliah yang lepas bahawa Allah itu tidak sama dengan makhluk, berlainan dengan makhluk. Cukup dalil akalnya, cukup dalil nakalnya. Di situ. Jadi sudah pasti Allah Ta'ala itu sifatnya mukhalafatuhu lil hawadith dan qiyamuhu bi nafsi. Kita tengok sambungan kitab kita. Dalil nakalnya ialah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Jadi ini di dalam surah Al-Fatir yang surah ayatnya yang bernombor 15, yang bererti, wahai sekalian manusia, kamu semua berhajat kepada Allah, dan Allah itulah yang terkaya lagi terpuji. Baik. Ada tak lagi ayat-ayat Al-Quran berkenaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kaya ataupun yang bersifat dengan qiyamuhu bi nafsih? Ada. Sambung catatan surah Al-Ankabut ayat 6. Ya? Dah ada tulis sebelum ni? Kak, ada tulis? Lagi catat. Okey, nanti catat Jadi dalam kitab kita dah sedia ada surah Al-Fatir ayat 15. Okey. Jadi ada tambahan daripada dalil nakli ataupun dalil daripada Al-Quranul Karim mengenai Allah Ta'ala ini maha kaya ataupun Allah bersifat dengan qiyamuhu bi nafsih ini pada ayat surah Al-Ankabut ayat 6. Nanti tulis je dulu, nanti boleh rojoklah dalam Al-Quran. Ayat yang berbunyi innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Jadi ayat iaitu innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Tak payah mana pun ayat dia. Mari kita ikut sama-sama. Innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Surah apa tadi? Al-Ankabut. Jadi at least dah ada dua. Jadi dah ada dua daripada dalil naqli mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersifat dengan qiyamuhu bin nafsi. Lagi apa ayat lagi yang mungkin ibu-ibu ni, bukan mungkin, saya pasti ibu-ibu
ngapai. Tu yang menjadi dalil bagi sifat qiyamuhu binafsi. Kenapa bila saya sebut ibu-ibu, saya yakin ibu-ibu hafal ni makna ayat yang biasa kita baca. Siapa ingat? Ayat apa yang biasa kita baca? Namakanlah apa yang biasa kita baca. Ayat yang biasa kita baca. Nama pertama yang wajib kita baca apa? Fatihah. Lagi? Al-Ikhlas. Ayat kursi. Ayat kursi mula dengan apa? Apa tu? Ayat kursi apa permulaan dia? Allahu huwal. Jadi ianya merupakan salah satu daripada dalil qiyamuhu binafsih. Kalau kita beritahu ayat dia, ayat Al-Baqarah ayat 255, gagau tak kita? Benda ayat mana ni? Al-Baqarah ayat 255. Apa ni ayat mana ni? Tapi kita kata ayatul kursi, tahu dah. Tu ayat yang ketiga. Ayat yang apa? Daripada surah apa? Al-Baqarah ayat 255. 255. Baik. Dah berapa dah? 3 lah. Tu. Lagi antara ayat-ayat yang boleh kita jumpa di dalam Al-Quran mengenai Allah Subhanahu wa taala itu, tidak mengharapkan sesuatu ataupun ada kepentingan daripada hamba-hambanya. Antaranya di dalam surah Al-Isra. Buat catatan ayat 7. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ni ibu-ibu catat terjemahan makna pun memadai. Tulis surah tu dulu, Isra ayat 7. Boleh? Ya. Tulis makna dia je. Nanti cari ayat Quran ni di dalam Quran, dalam mushaf kita. Apa maknanya? Tulis, seandainya kamu melakukan kebaikan, seandainya kamu melakukan kebaikan, nescaya kebaikan itu, nescaya kebaikan itu untuk diri kamu sendiri. Saya ulang, seandainya kamu melakukan kebaikan, nescaya kebaikan itu untuk diri kamu sendiri. Sambung Dan sekiranya kamu melakukan kejahatan, dan sekiranya kamu melakukan kejahatan, maka kamulah yang menanggung akibatnya. Di situ. Tolong ulang, siapa yang dah dapat? Seorang? Sila. Dapat? Silakan baca. Nak cek terjemahan dia tu. Al-Isra ayat 7. Sila baca. Maksudnya seorang. Baik. Kamu melakukan kebaikan, nescaya kebaikan itu untuk diri kamu sendiri. Dan seandainya kamu melakukan kejahatan, maka kamu yang menanggung akibatnya. Ya. Maknanya apa dia? Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuatu, ataupun mengadakan hukum dan sebagainya itu tidak ada apa-apa kepentingan bagi Allah Ta'ala, kerana Allah bersifat dengan qiyamuhu bi nafsih. Jadi kita contoh dalam ayat kita baca, wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun,
tidak aku jadikan jin dan juga manusia hanya senya untuk beribadah kepada aku. Jadi kalau kita terjemahkan dalam bahasa Melayu kita, kita fikir Allah Ta'ala perlu ibadah kita sebab Allah cipta kerana tu. Tak. Sebab bila kita faham pelajaran kita ni dalam bab qiyamuhu bi nafsih, kita tolak tepi-tepi pandangan tersebut ataupun pemikiran tersebut, kerana maksud ayat wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku jadikan jin dan juga manusia hanya senya untuk beribadah kepada aku, dengan makna apa dia? Dengan makna ada beberapa makna. Yang pertama, memang itu tugas kita, tugas hakiki kita sebagai seorang hamba. Bila satu orang hamba memang kena taat tak kepada tuan dia, sudah barang tentunya. Nampak tak? Itu satu. Yang kedua, walaupun kita ini diperintahkan untuk taat, beribadat kepada Allah Ta'ala, akan tetapi tidak sedikit pun Allah Ta'ala mengambil manfaat daripada tersebut. Sebabnya Allah Ta'ala bersifat dengan qiyamuhu binafsih. Begitu juga kalau semua orang dekat dunia ni langsung tak beribadat kepada Allah Ta'ala, tidak menjadi ataupun tidak menjadi sebarang ataupun sekelumit ataupun sebesar zarrah sekalipun mudarat kepada Allah Ta'ala. Tidak. Dalam erti kata lain, kalau kita nak faham, sekiranya semua orang kat dunia ni sujud kepada Allah, tak naik pun walau satu darajat Allah Ta'ala. Ataupun semua orang kat dunia ni semua tak sembah kepada Allah, tak jatuh walau satu tangga ataupun satu darjat keagungan Allah Ta'ala. Kerana qiyamuhu bi nafsihi. Kita dah hafal semua nasyid tu, cuma kita nak memahami dia dengan lebih mendalam lagi supaya terpelihara iman kita. Itu maksud dia. So bila kita dengar ayat itu direct translation, kita dah tak ragu dah. Bukannya Allah perlu kepada ibadah kita, tetapi kita yang mengambil manfaat daripada ibadah kita. Surah apa tadi kita baca? Al-Isra ayat 7 menjadi dalilnya. Bila kita buat satu kebaikan, kebaikan tersebut kembali kepada diri kita sendiri. Begitu juga dengan kejahatan, maka kitalah menanggung akibatnya. Baik, boleh buat tambahan lagi pada surah Al-Fussilat. Surah apa dia? Fussilat ayat 46. Apa dia ibu-ibu? Surah apa? Di situ 46 ya. Jadi ibu-ibu dah ada satu catatan yang tuntas tu. Kalau ada orang tanya, awak mengaji ni tah apa, tah mana datang? Kalau kita tak ingat pun ayat Quran yang mana, kurang-kurang kita tahu surah yang mana, nombor yang mana, rujuk sendirilah. Gitu. Baik, surah Fussilat ayat 46. Man 'amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Baik, cuma ibu-ibu catatkan maknanya sahaja. Nanti dalam Quran boleh cari. Al-Fussilat 46. Saya bacakan maknanya, ibu-ibu catat ya. Barang siapa yang beramal yang baik, barang siapa yang beramal yang baik, maka itu untuk dirinya, maka itu untuk dirinya. Sambung dan barang siapa, sambung dan barang siapa yang melakukan kejahatan. Saya ulang, dan barang siapa yang melakukan kejahatan, maka pikullah akibatnya sendiri. Saya ulang, dan barang siapa yang melakukan kejahatan, sambung maka pikullah akibatnya sendiri. Okey, saya sambung lagi. Dan Tuhanmu, dapat tak?
Tak dapat boleh rujuk kat kawan sebelah. Dan Tuhanmu tidak akan melakukan, dan Tuhanmu tidak akan melakukan penganiayaan, tidak akan melakukan penganiayaan terhadap hamba-hambanya. Saya ulang daripada awal, kalau tertinggal boleh catat balik. Barang siapa yang beramal yang baik, maka untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang melakukan kejahatan, maka pikullah akibatnya sendiri. Dan Tuhanmu tidak akan melakukan penganiayaan terhadap hamba-hambanya. Kan jelas di situ, ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4. Berapa semua yang ibu-ibu tulis, termasuk yang ada dalam kitab kita ni, surah Al-Fatir 5. Cukup dah tu. Kalau 1 pun dah cukup, ini 5. Kan? Kalau 1 pun dah cukup, kita bagi 2, bagi 3 dah lebih daripada memadai. Kalau 5 banyak dah tu. Kalau jamak dia kata apa? Salasa fa aksar, 3 ke atas. Kan? Nampak? Jadi supaya hati kita dah tak ragu-ragu lagi, kita belajar pengajian sifat 20 ni ada pendalilannya, sumber yang diambil daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Ada. Jadi alhamdulillah. Dan yang paling mudah dalam qiyamuhu binafsi ni apa? Ayatul Kursi lah. Semua orang ingat. Kan? InsyaAllah lah, kan? InsyaAllah lah. Kebanyakan kita ambil semua tu makna kebanyakan orang, ya. Kebanyakan orang. Baik. Di samping itu, baginda Nabi SAW tak pernah tinggal doa ini, iaitu doa Allahumma la ilaha illa anta antal ghani. Jadi satu doa yang Nabi tak pernah tinggal. Okey, kita ikut sama-sama, dia tak susah mana. Kita baca satu-satu, ibu-ibu boleh ikut ya. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ikut saya. Allahumma la ilaha illa anta. Cuba ulang dulu. Tak apa, tak susah. Sekali lagi saya baca, ibu-ibu ikut. Ya, tak apa, kita baca, saya baca, ibu-ibu ikut. Ya. Dah ulang 3 kali ni boleh ingat kod. Allahumma la ilaha illa anta. Lagi sekali. Allahumma la ilaha illa anta. Cuba 1, 2, 3. Itu dah 3/4 doa. 1/4 lagi antal ghani. Saya bacakan maknanya, ibu-ibu tulis ya. Boleh ya? Okey, maknanya apa? Wahai Allah, tulis ya. Wahai Allah, tiada Tuhan yang selayaknya disembah melainkan Engkau. Saya ulang ya. Wahai Allah, tiada Tuhan yang selayaknya disembah melainkan Engkau. Kemudian antal ghani. Apa makna antal ghani? Engkaulah yang maha kaya. Tulis ya. Sambungan daripada makna doa tu, engkaulah yang maha kaya. Okey, saya ulang semuanya makna ayat dia. Makna ayat dia, wahai Allah, tiada Tuhan yang selayaknya disembah melainkan Engkau. Sebab kita baca tadi illa anta. Allahumma la ilaha illa anta. Wahai Allah,
tidak ada Tuhan yang selayaknya disembah melainkan Engkau. Kemudian antal ghani. Apa makna antal ghani? Engkaulah yang maha kaya. Masya Allah. Dalil Quran ada, dalil hadis ada dalam bab qiyamuhu binafsih. Riwayat apa ni? Riwayat apa, buat catatan? Riwayat Imam Al-Hakim. Apa dia? Riwayat Imam Al-Hakim dalam kitab dia Al-Mustadrak. Buat catatan, hadis ni, makna doa ni Nabi baca. Riwayat apa ya ibu-ibu? Riwayat Imam Al-Hakim dalam kitab beliau Al-Mustadrak. Apa doa dia? Senang saja, kita baca ramai-ramai. Allahumma la ilaha illa anta antal ghani. Sekali lagi, Allahumma la ilaha illa anta antal ghani. Lagi sekali, Allahumma la ilaha illa anta antal ghani. Ibu-ibu baca 1, 2, 3. Tanpa penat lelah sangat, kita terhafal. Ulang, itu dikatakan ulang. Tapi ialah jumpa sebulan sekali, kalau kita tanya lagi tak tahu nak kata. InsyaAllah ingat. Cuma saya dipahamkan kuliah kita ni akan diawalkan sedikit ya bulan depan. Kerana bulan depan tu ikut jadual saya, Selasa minggu keempat tu dah masuk Ramadan. So saya dipahamkan sini Ramadan ada tadarus ya. Jadi kuliah kita akan dipercepatkan. Nanti rujuk kepada AJK lah. Baik, rujuk kepada AJK. Tapi kalau tak salah saya, memang hari tu hari yang sama jugalah. Okey, boleh ya. Jadi ada 5 ayat Al-Quran, 1 daripada hadis Nabi SAW. Begitu juga dengan dalil menurut akal kita yang waras. Sekiranya Allah Ta'ala itu berhajat kepada sesuatu, maka sama dengan makhluk. Mustahil sama dengan makhluk. Kita dah pun affirm yang pelajaran kita bahawasanya Allah Ta'ala itu tak sama dengan makhluk. Selesai. Dengan itu wajiblah bagi Allah Ta'ala sifat qiyamuhu binafsih, iaitu berdiri dengan sendirinya, dan mustahil atasnya bersifat ihtiyajuhu ila ghairihi, iaitu berhajat kepada yang lainnya. Dan perlu kita ingat, maksud berdiri dengan sendirinya bukan lawan bagi duduk, bukan bagi berdiri duduk dak. Makna berdiri dengan sendirinya, Allah Ta'ala itu tidak berhajat kepada segala sesuatu. Bahkan segala sesuatu itu memerlu kepada Allah Ta'ala. Begitu juga pengajian ini ibu-ibu, dalam bab qiyamuhu binafsi, nanti kita belajar sampai bab sama, sampai bab basar, sampai bab kalam. Dia ada kait. Contoh, kita mendengar menggunakan perantaraan telinga, betul tak? Betul atau tidak? Melihat dengan perantaraan mata. Kita melihat dengan perantaraan cahaya. Kita juga mendengar dengan perantaraan gelombang, frekuensi. Nanti dalam bab sama, basar dan seterusnya kalam, kita berkata-kata, ada kita punya voice box, ada lidah kita. Sebab tu kalau orang yang terkepotong lidah tak boleh bercakap kan. Begitu. Walaupun dia ada voice box dia, betul. Peti suara dia, kotak suara dia. Kalau orang yang ada kotak suara, ada lidah, kalau kotak suara rosak, boleh bercakap tak? Tak boleh bercakap. Itu either one. Bila kita belajar dalam bab sifat 20 ni, bahawa Allah Ta'ala nanti kita akan belajari Allah bersifat dengan sama, maha mendengar, Allah bersifat dengan basar, maha melihat, Allah bersifat dengan maha berkata-kata. Kesemuanya ini nanti kita akan kait dengan pelajaran kita sekarang, yang Allah Ta'ala tidak mendengar dengan perantaraan alat-alatan telinga, tidak dengan perantaraan gelombang. Macam sini saya sedang bercakap ni, ibu-ibu dengar, kena kat gegendang telinga ibu-ibu. Kalau gegendang telinga tak rosak, okey lah. Lepas tu dia proses kat otak. Okey, ni faham. Proses itu simultaneously. Kalaulah
tak apa simultaneously, jadi delete telecast lah. Macam kita kalau rakaman ni delete telecast ke apa. Saya pun tengok juga mulut saya yang tadi tu 10 minit 10 minit pula 10 saat tadi tu bau mulut tu begitu, delete lah tu, kira kurang lebih lah. Jadi tapi Maha Suci Allah, kita punya pendengaran ni bukan delete bukan delete maknanya tangguh, terus delay, bukan delay, dia terus kan, tak ada dah tertangguh-tangguh. Masya Allah, tabarakallah, Maha Suci Allah. Juga nanti kita belajar bab basar, Allah Ta'ala Maha melihat, tiada dengan perantaraan mata, tiada dengan perantaraan cahaya. Di situ nanti kita akan belajar. Jadi tujuan saya sebutkan di sini awalan, mula-mula ni supaya kita jangan anggap kita dah habis belajar hak ni tak ada kait dengan nanti akan datang. Dia ada kait. Pemahaman kita yang jelas pada kat sini akan lebih memahamkan kita lagi pada sifat-sifat wajib Allah Ta'ala yang seterusnya. Saya ulang sekali lagi. Pemahaman kita kat sini, dekat mukhalafatuhu lil hadis, dekat bab kidam, dekat bab baqa, pemahaman kita yang jelas dan jitu pada sekarang ni, bab ini membantu kita memahami lebih lagi sebab kaitan dia. Boleh? Kaitan dia. So, doesn't mean nanti kita dah masuk, dah tak payah dah tengok lagi dah. Bukan begitu. Boleh? Jadi begitu, ya. Jadi tentulah apabila disebutkan dalam bab mukhalafat dalam bab qiyamuhu bi nafsihi ni, berartinya juga Allah Taala, ya, tidak pertama tidak berhajat kepada segala sesuatu. Yang kedua, di sini juga ibu-ibu kena faham penting bab qiyamuhu bi nafsihi. Bila tibanya ayat mutasyabihat, contohnya ayat Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, Allah Ta'ala beristiwa pada arasnya yang agung. Di sini selalu, ya, golongannya bukan ahli sunnah wal jamaah menggunakan ayat ini pada mereka, bukan pada kita. Ahli sunnah wal jamaah, yang majoriti Islam ni adalah ahli sunnah wal jamaah, al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Kadang-kadang puak ni diguna juga, kami pun ahli sunnah wal jamaah, merepek ahli hampa ahli punah waranah, tak ada, merepek dia puak tu. Jadi macam mana antaranya bab tadi, kita dalam pegangan kita ahli sunnah wal jamaah, al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, pegangan kita ni Allah tak sama dengan makhluk. Allah tak berhajat kepada segala sesuatu. Bila ayat itu, ayat yang berbunyi Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, Allah Ta'ala istiwa pada arasnya agung, bagi puak mereka menterjemah dan menafsirkan ayat tersebut dengan makna duduk. Allah duduk pada arasy. Sedangkan kita dah belajar dengan tuntas pada kuliah yang lepas pada bab mukhalafatuhu lil hawadith, Allah Ta'ala itu tak sama dengan makhluk. Tak sama dari 4 perkara yang jangan kita tanya. Kaifa, aina, mata, kam. Kaifa, bagaimana Allah. Yang kedua, aina Allah, di mana Allah. Nombor 3, mata, bila Allah. Di situ. Yang keempat, apa dia? Berapa Allah. 4 soalan itu haram ditanya untuk Allah Ta'ala, kerana 4 soalan itu hanya layak untuk ditanya ataupun merujuk kepada makhluk sahaja. Termasuk apa? Yang tadi, yang kedua, ainallah, di mana Allah. Kadang-kadang kita kadang tengok YouTube ke apa, tengok ada orang tanya ke anak dia, kita tengok orang Arab tanya kepada anak dia, soalan tu pun tak kena. Dia tanya ainallah, bapak dia tanya, kemudian anak dia jawab, si kecil jawab fis sama, Allahu Akbar. Dia tanya yang bermaksud di mana Allah. Soalan tu pun dah tak selayaknya ditanya. Tapi lepas tu budak kecil tu jawab fis sama, di langit, Allahu Akbar. Sedangkan Allah Ta'ala tu tidak bertempat. Allah Ta'ala itu, jadi ayat yang Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa tu macam mana? Di sini pentingnya kita belajar sifat 20. Bila kita belajar bab sifat 20, bab apa? Qiyamuhu bi nafsih, Allah tidak berhajat kepada segala sesuatu. Jelas terang lagi nyata, ayat tersebut adalah ayat mutasyabihat, ayat yang samar-samar, perlukan kepada penjelasan. Dan maksud dari sudut ulama salaf 300 tahun sebelum
selepas kewafatan baginda Nabi SAW itu, mereka langsung tak takwil ayat tersebut. Apa mereka buat ya ibu-ibu? Mereka mengatakan serah makna bulat-bulat kepada Allah. Faham? Serah maknanya bulat-bulat kepada Allah, tanpa apa? Menyamakan Allah dengan makhluk. Puak ni dia kata ayat tu memang macam tu lah, tapi duduk cara Allah. Mana ada duduk cara Allah? Dia kata duduk tu duduk, berdiri tu berdiri, atas tu atas, bawah tu bawah, kan arah kiri kanan depan belakang sebagainya. Bila tibanya zaman ulama khalaf lepas 300 tahun itu, maka mereka pada ketika itu masyarakat ya dihujani dengan pelbagai aliran-aliran yang sesat lagi menyesatkan. Justru mereka telah buat satu penetapan bahawasanya perlu kepada penakwilan, penafsiran makna yang selayaknya bagi Allah mengenai ayat-ayat tersebut. Contoh tadi kita bacakan Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Allah Taala istiwa pada arasy. Sebab apa saya tak sebut bersemayam? Dalam tafsiran pimpinan Ar-Rahman, JAKIM sekarang pun dah tak terjemah semayam dah. Sebab ditulis istiwa saja. Sebab yang paling tepat istiwa itu tak boleh disebut bersemayam. Macam raja bersemayam atas singgah sana. Kerana bersemayam tu makna duduk. Ni kena faham. Jadi maknanya dikekal istiwa. Istiwa itu dengan istiwa saja, tetapi di dalam bahasa Arab dia ada makna je ibu-ibu. Makna istiwa dengan makna istaula. Apa makna istaula dalam bahasa Melayu kita? Menguasai arasy. Dan itu makna yang yang selayaknya bagi Allah. Kerana kalau sebut duduk, mana Allah perlu kepada arasy. Sedangkan Allah bersifat dengan qiyamuhu bi nafsih. Jadi, dan memang istawa ni memang ada makna yang lain selain daripada duduk, iaitu makna istaula, yang bermaksud dalam bahasa Melayu menguasai. Bahkan itulah kerana apa Allah Ta'ala menciptakan arasy, makhluk yang paling besar, makhluk Allah yang paling besar, arasy. Kenapa Allah Ta'ala cipta? Kerana Allah nak tunjukkan kekuasaannya, keagungannya. Dan Allah tak perlu kepada arasy tersebut. Sebab Allah bersifat dengan qiyamuhu binafsih. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Di situ nampak kaitannya yang kita belajar ni, supaya tak goyang pegangan kita. Kalau ada orang cakap ni ada ni dalam Quran disebut ayat ni, kita sebut ulama salaf serahkan makna tafwidh, serah bulat-bulat makna kepada Allah tanpa menyamakan Allah dengan makhluk. Tetapi ulama khalaf selepas 300 tahun, mereka menakwilkan ayat tersebut dengan makna yang selayaknya bagi Allah, iaitu apa dia? Istaula, yakni menguasai. Kalau sebut duduk dah sama dengan makhluk. Allah tak sama dengan makhluk. Sebab tu mereka ni tak bagi kita mengaji sifat 20 ni. Bila kita belajar, insya-Allah dengan izin Allah, nak sesat tu payah. Sebab satu-satu kita faham. Jadi kalau dia nak corner kita ikut sini, kat sini pemahaman kita dah jelas, kat tengah pun jelas, kat hujung pun jelas. Macam tadi kita sebutkan tadi, Allah Ta'ala nanti kita belajar sifat sama, sifat basar. Kait dia dengan mukhalafatuhu lil hawadith. Allah tak perlu kepada alat-alatan, Allah tak perlu kepada perantaraan. Di situ nanti Allah Ta'ala menciptakan sesuatu dengan apa? Kudrah dan iradah Allah. Betul atau tidak? Kudrah makna sifat Allah maha berkuasa, iradah makna sifat Allah maha berkehendak. Tak ada campur tangan siapa-siapa. Tak ada campur tangan siapa-siapa. Kerana apa dia? Balik pada yang kita belajar dulu. Allah Ta'ala itu qiyamuhu binafsih. Allah Ta'ala itu mukhalafatuhu lil hawadith, tak sama dengan makhluk. Nanti kita belajar tadi kan, nanti kita masuk dalam bab wahdaniyah. Kenapa Tuhan tu Esa?
Sebab kalau tak esok berbilang-bilang sama dengan makhluk. Contoh kita makhluk, bila ada anak, bila ada isteri, ada satu kemuliaan. Tetapi bagi Tuhan ia bukan satu kemuliaan, bahkan satu kelemahan. Kerana Allah Ta'ala itu mentadbir alam ini, kalau adalah isteri, ada anak ke macam mana, kalau ada selain daripada dia, nescaya berperang-perangan, nescaya bertengkar-tengkaran. Mustahil berlaku sedemikian rupa. Nampak di situ ya? Baik. Kembali. Dengan itu wajiblah bagi Allah sifat qiyamuhu binafsih, iaitu berdiri dengan sendirinya, dan mustahil atasnya ihtiyajuhu ila ghairih, iaitu berhajat kepada yang lainnya. Ada soalan berkenaan dengan tersebut? Bab qiyamuhu binafsih. Ibu-ibu kalau ada soalan silakan. Tak ada masalah. Yang tak faham, kalau saya mampu jawab, saya jawab. Sila. Budak-budak dia tanya, Allah ada di mana? Good question. Good question. Bahkan ada yang tanya Allah tu apa? Okay, once kita kuat pemahaman kita dalam pelajaran sebelumnya, iaitu mukhalafatuhu lil hawadith, kita kena tegaskan kepada anak-anak kita ke, cucu-cucu kita ke, kan, bahawasanya yang pertama kita kena beritahu dia Allah itu tak sama dengan makhluk. Just beritahu tu dulu, which means dia bukan berada di tempat, bukan di mana-mana, kerana dia tak sama dengan kita. Dia ada sebut dalam kitab Sulamu Taufik, dia disebutkan. Sebab soalan ni kadang-kadang ditanya oleh kanak-kanak kepada kita, payah juga kita nak jawab. Tetapi bila kita faham yang 4 perkara tu, kaifa, aina, kam dengan mata, bagaimana Allah, di mana Allah, berapa Allah, bila Allah. Bila kita faham 4 soalan tak boleh ditanya. Jadi kita kena affirmkan, jelaskan kepada budak-budak ni, yang pertama ataupun yang pertama Allah ni tak sama dengan makhluk. Dia bukan di atas ke di bawah, dia tak sama dengan kita. Kalau sama dengan kita, maka bukan Tuhan. Bagi kat situ dulu. Kalau macam tak boleh lah kita cakap dengan dia, dia budak kecil, dia nak cakap, tak boleh tanya yang 4 perkara. Ya, itu saya cakap. Saya tak cakap tak boleh tanya. Kan tadi ayat saya sebut tadi, Ajar dengar tak yang saya sebutkan tadi? Kita kata yang pertama, Allah ni tak sama dengan makhluk. Allah tidak di mana-mana. Saya tak kata jangan tanya, because dia budak-budak dia tak faham. So kita kata, jadi yang pertama, Allah tu tidak sama dengan makhluk. Jadi kalau kalau sama dengan makhluk, maka bukan Tuhan. Jadi Tuhan tu tak di mana-mana. Just cakap macam tu, dia tidak di mana-mana. Bukan apa yang kita fikirkan itu Tuhan. Tapi kita kena beritahu dia, insya-Allah dekat akhirat nanti kita akan dapat lihat Allah Ta'ala. Just bagi ayat yang simple-simple dulu. Bukan nak tutup dia punya entusias itu dah. Tapi supaya dia tak merewang-rewang, kita just bagi insya-Allah di akhirat kelak kita akan dapat lihat Allah Ta'ala. Cuma apa yang dibayangkan itu bukan Tuhan. Sebab Nabi pesan dah, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Janganlah berfikirlah kamu, Nabi pesan kepada kita, berfikirlah kamu tentang kejadian-kejadian Allah. Jangan sesekali kamu memikirkan akan zatnya Allah Ta'ala. Sebab ni bahaya. Kalau ada orang yang contohnya dia beramal tak salah, bagus, beramal dia bagus. Tiba-tiba dia berzikir dah beribu-ribu kali, tiba-tiba dia pandang atas tengok ada cahaya, akulah Tuhanmu. Mampus kita. Orang yang reti, dia tahu tu bukan Allah, tu bukan dia. Sebab nak kita, siapa yang ada dalam pelajaran saya yang saya tuliskan kat sini, apa dia jirim, apa dia arad, siapa? Ke semuanya orang baru je ni? Saya ada tulis di papan putih dulu, apa dia jirim, apa dia arad. Itu dalam kategori makhluk. Makhluk pembahagian dia ada 2, jirim dan juga arad. Dalam kuliah yang lepas tu saya dah beritahu. Jadi yang dipikir-pikirkan kan, yang ditasawurkan itu semuanya dia tak lari daripada jirim dengan arad. Dan
Allah Ta'ala itu bukannya jirim, bukannya arad. Apa makna jirim? Sesuatu yang boleh dibahagi-bahagikan. Apa makna arad? Iaitu sifat kepada benda. Yang 4 tadi itulah. Kaifa, aina, mata dan kam. Dan jirim itu perbahagian lagi, jisim dan juga jauharul farad. Jisim maknanya apa? Sesuatu kalau yang jirim sesuatu yang boleh sesuatu yang mengambil ruang ataupun lapang. Jisim sesuatu yang boleh dibahagi-bahagikan, terbahagi kepada 2, ingat tak? Jisim yang latif, jisim yang katif, jisim yang halus, jisim yang kasar. Jisim yang kasar macam kita, sebab tu kita orang Melayu sebut makhluk kasar. Bukan kasar perangai dia, tak, makhluk yang boleh nampak dengan mata kasar. Bila sebut makhluk halus, kecil ke, macam kuman ke? Tak. Makhluk halus ni kalau jin besar mana? Gitu. Sebab tu ada orang tanya kan, ada siapa kat sini ke kat masih tak ingat. Tapi muslimat jugalah, good question. Dia kata okey, masa tu dekat USJ mana tu? Sini USJ 1, USJ 2, USJ 2. Dia tanya, ada beza tak tanda mukallaf ni bagi jin dengan manusia? Sebab tanda mukallaf, apa dia ciri mukallaf? Berakal, baligh, sampai seruan dakwah dan juga sempurna panca indera. Saya kata jin dengan manusia memang ada beza. Sebab manusia antaranya dia kena tunggu baligh dulu, tapi jin tak ada. Jin asal dia berakal dah kira baligh. Nak tahu kalau kita macam lucu juga kalau kita ingat-ingat atau perhatikan, kalau tengok cerita Ahmad Al-Bab tu boleh faham. Baby dia besar mana, baby budak Ahmad Al-Bab tu besar mana, kan? Kan boleh jadi kadang kita lucu fikir Piramli ni, dia buat cerita ni memang munasabah banyak, kan? Masya-Allah, tabarakallah. Gitu. Okey, ada soalan lain? Jadi faham ya benda ni, bila tiba ayat yang macam tadi, jelas kita mentanzihkan Allah, menyucikan Allah. Allah tu tidak bersifat dengan makhluk. Justru Allah cipta arash, bukan Allah duduk atas arash, kan? Kalau itu memang fahaman agama yang lain. Allah sit on his throne. Kan? Orang Nasrani kan pegang macam tu. Tuhan sit on his throne. Apa benda sit on his throne tu? Duduk tidak. Kita tidak. Agama Islam kita, Allah Ta'ala itu tidak sama dengan makhluk, termasuk yang tadi tu. Jadi penting kita faham bab qiyamuhu bi nafsihi ini, supaya kita ada satu fahaman yang menyucikan Allah Ta'ala daripada sebarang sifat persamaan dengan makhluk. Telah kita pelajari dalam bab wahadaniyah. Untuk budak-budak tadi just cakap first and foremost, supaya dia tidak tasawur, duk bayang-bayang, just beritahu dia Allah tak sama dengan makhluk. Apa saja yang difikirkan itu bukan dia. Namun cakap kat dia, nanti kita sama-sama dapat melihat Allah Ta'ala. Jadi kita kena jaga iman kita. Moga Allah terima iman kita. Moga nanti kita dekat akhirat kita dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Just beritahu macam tu. Nanti bila dah besar sikit, dia dah ngaji sifat 20, nanti lebih dia faham lagi. Just because budak-budak curiosity dia, ingin tahu dia kan tinggi. Cuma kita kena sekat, yang maksud sekat di situ, sekiranya dia memikirkan Tuhan itu begini, begitu dan sebagainya. Dan apatah lagi kalau dalam media sosial ni macam-macam fahaman-fahaman ya, fahaman-fahaman yang boleh kartun-kartun dan sebagainya ya. Baik, ada soalan lain? Cuma saya dah tunjuk kepada ibu-ibu satu kitab yang dikarang oleh ulama wanita. Kalau istilah orang lelaki yang menguasai pelbagai disiplin ilmu, ya, bukan di gelaran ustaz lagi, tuan guru. Tetapi kalau orang perempuan yang menguasai pelbagai disiplin ilmu, bukan ustazah lagi dah. Jadi gelarannya puan guru. Puan guru. Ada orang bila saya tanya, boleh tengok ada orang saya tanya, puan guru tu apa? Isteri tok guru. Macam-macam jawapan. Bukan. Bila sebut puan guru, maknanya seorang ilmuwan wanita yang menguasai pelbagai disiplin ilmu. Jadi kitab yang saya nak tunjukkan kepada ibu-ibu ni, satu kitab yang dikarang oleh Puan Guru Hajah Khadijah Tok Seleho. Makna beliau ni anak
anak kepada seorang ulama dan wali di Kelantan, seorang tok guru dan tok wali di Kelantan, namanya Tok Seleho. Jadi antara kitab yang beliau karang, banyak kitab yang beliau karang, lebih kurang 10 kitab. Dan saya ada satu himpunan kitab, mana banyaklah yang tulis. Tebal ni lebih kurang karya ulama perempuan Nusantara. Ada tebal ni. Jadi memang zaman-zaman dulu memang ada. Sekarang ni ada tapi tak ramai. Boleh bilang dengan jari. Ustazah ramailah, puan guru tak ramai. Kalau ibu-ibu ada, kalau macam muslimat ni kan, kalau nak ziarah-ziarah, cari puan guru, cari tok guru wanita ni. Jadi ada masih ada lagi, tapi tak ramai lah. Boleh dibilang kot dengan jari, makna kata. Baik, semoga saya sharekan ni sebagai semangat lah. Kalau kita tak dan jadi puan guru, kita puan suri rumah je, tak ada masalah. Tapi mungkin anak kita, orang perempuan, mungkin seorang pakar bedah, seorang puan guru. Kena ada orang yang alim, lelaki ke, perempuan ke, kena ada yang alimah, orang perempuan. Begitu. Dan beliau karang kitab apa tu? Kitab Sifat 20 tu. Asal kitab Jawi lah. Ini dia romanize-kan dah. Saja saya tunjuk because ada bukti. Orang perempuan kalau ngaji sungguh-sungguh pun dia boleh jadi. Kalau tengok ada kat YouTube ke kat mana tah, ada satu orang nenek di Patani, boleh tunjuk kat belakang. Ada satu orang nenek di Patani yang mengajar kitab tauhid tu, Allahu Akbar, lumat satu-satu. Masya-Allah, tabarakallah. Mana kalau dia ngaji sungguh-sungguh dapat. Jadi kita ni ingatkan saya lah, siapa yang ada nombor telefon, ingatkan. Setakat ni saya belum tulis lagi, sekali saya tulis kat jadual buku saya. Isnin 13 hari bulan 3, insya-Allah. Mohon maaf salah dan silap. Panjang umur kita bertemu lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.